Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahn wa alhimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa ahsin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Saya nak kecek dan minta perhati sikit lah, kerana penting sangat kita masalah hukum. Mula daripada menesuk sampai ke cerah, tolak, zihar, semualah. Jadi mula-mulanya apabila kita saat itu nak nikah, iaitu kita nak berumah, istilah rumah kita panggil, dan kita telah maklum bahawa nikah ni berumah, nikah ni adalah sunnah Nabi SAW. Kan Nabi kata an-nikahu sunnati, nikah tu sunnah aku. Faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Maka siapa yang tak suka kepada sunnah aku, maka bukan di antara aku. Dan Allah Subhanahu wa taala firman, fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Maka hendaklah kamu nikahkan orang yang kamu kenal, yang suka dua sekali atau tiga atau empat. Dan Nabi dan Allah Subhanahu wa taala Tuhan sebut lagi, wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum an yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Iaitu Tuhan sebut, iaitu hendaklah kita nikahkan al-ayama. Ayama ni orang yang tak ada bini atau orang yang tak ada tok lelaki, tak kira lah jatuh tina, tak kira lelaki perempuan, tak kira, suruh nikahkan mereka. Wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum, suruh nikah in yakunu fuqara, kalau kita sesak, yughnihimullah, Tuhan mengkayakan. Dan kita kena ingat, di antara pintu rezeki, di antara pintu rezeki ialah nikah, rumah. Dan di antara pintu rezeki ialah anak. Sebab Allah Subhanahu wa taala firman, Tuhan kata nahnu narzuquhum wa iyyakum, kami rezekikan kepada anak dan kamu. Maknanya apabila seorang itu pining rumah, Tuhan memberi rezeki kepada anak dia dan kepada dia sendiri. Tuhan wi belaka. Dan sebelum daripada nikah, iaitu ada khitbah. Apa khitbah? Iaitu ada pinangan atau mineh. Learning banyak, learning atau banyak orang mineh, banyak nikah hari tu, 40 hari tu, duk hari tu sudah. Hak jatuh pun tak klik lalu dah kadang-kadang. Orang tua dulu dah. Malam mula-mula suruh klik dulu. Orang tua. Tapi orang lain dah nikah hari tu, duduk situ lalu dah. Tak minit, tak apa dah. Pakai wak sudah sehari. Sebenarnya disunatkan minit. Dan apabila kita nak minit seorang, sebelum ada nak minit, disunatkan kita pergi tengok dulu. Ada hadis seorang, anna rajulan atan nabiy sallallahu alaihi wasallam, ada seorang mari jumpa Nabi, faqala, maka dia kata, tazawwajtu bimra'ah, aku nikah dah dengan seorang perempuan minal ansar, daripada orang ansar. Faqala, maka Nabi kata, nazarta ilaiha, tengok dah lagi. Taqala lah, Nabi tafadhhab fanzur ilaiha fa inna fi a'yunil ansari syai'an, maka hendaklah pergi tengok dulu, sesungguhnya pada mata orang ansar ada sesuatu. Jadi Nabi suruh pergi tengok dulu. Bila kita tengok dah saat ni kita kenal, maka kita pun masuk mitak atau masuk mineh. Masuk mineh ni disunatkan kita pergi dengan orang-orang yang orang tua dah, orang yang juru nak kecek masuk mitak. Dan disunatkan orang nak masuk mitak saat itu kena muqaddimah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam semua. Lepas tu
barulah kecek ke apa semua. Jadi apabila kita minat dah, kena ingat ni hukum. Apabila kita minat seorang perempuan, maka orang lain tak boleh nak pergi minat di atas seorang perempuan yang dia telah minat sana. Sebab ada hadis Nabi SAW, ada sebutnya Nabi SAW, Nabi larang an yaktubar rajulu atau an yaktibar rajulu, bahawa mine seorang ala khitbati akhi, di atas mine hak saudara dia. Orang mine dah kita pergi masuk minta pula tak boleh. Wala yabi' ahadukum ala bai'i akhi, dah tak boleh kita nak jual di atas jualan hak orang dah. Bisa terima nak jual kita bagi kita dah royak kepada Tuhan sampai tambah kita pula benar-benar gini ni tak boleh dalam Islam. Dan apabila kita minat dah hukumnya tak boleh kita nak bawa dia pergi song kosong dah sore sama sore. Sebab ada hadis Nabi SAW, Nabi sebut la yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa wa maha mahram fa inna thalithaha syaitan. Nabi kata jangan kita duk khalwah, duk sore sama sore dengan orang tina malaikat ada mahram, maka sesungguhnya orang yang tiga itulah syaitan. Sebab tu tak boleh. Nah, dan orang tina ni sebenarnya kita selagi kita tak nikah dengan dia tak ada halal. Nak tengok dia, tengok secara ingin atau tengok gerai dah, tengok masa gerai budak ni dah, segerai naik nafsu, maka tengok tu tak ada hajat apa haram. Tuhan kata kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Tuhan sebut iaitu jangan tengok pada orang tina, tak boleh tengok. Orang tina pula seperti juga kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Tak boleh tengok juga orang atas. Sebab tu belum daripada kita nikah tak boleh kita nak ajak dia pergi makan es krim ke apa semua tu tak boleh. Tak halal lagi. Nanti kita kena nikah dulu. Nikah apa? Kita nikah apa? Nikah ni pertama, mula-mula sekali kena niat molek. Nawaitu mula-mula kita nak turut perintah Allah. Tak ada nak gapo kali. Mula-mula kerana Tuhan suruh. Fankihu ma tabalakum wa ankihul ayama minkum. Tuhan suruh kita nikah, niat molek. Insya-Allah Tuhan akan beri berkat. Nak nikah ada apa? Nak turut kerana Tuhan suruh nikah. Niat molek dulu. Nak akad nikah tu niat molek. Yang kedua, nikah apa? Nikah kerana nak turut perintah Rasulullah, nak turut sunnah Nabi. Kena niat molek. Kata nak nikah tadinya iaitu untuk nak turut sunnah Nabi SAW. Yang kedua. Yang tiga iaitu kita nak membangunkan sebuah rumah tangga. Fa innahunna yatina bil mal, kerana orang tina menyebabkan dapat rezeki. Tuhan akan buka pintu-pintu rezeki. Jadi nak bina sebuah rumah tangga, lepas tu kena ingat moleklah sangkrop tu. Lepas tu pula yang tiga iaitu untuk yang keempat, untuk kita nak melemahkan daripada nafsu kita. Sebab bila kita nikah, kita telah menyelesai, kita telah ukake panah agama kita kena hak agama setengah dah. Jadi tak mai nak tengok orang tu tengok orang ni, jadi tak tengok mana. Bila kita nikah dah tanggungjawab. Sebab tu Nabi SAW sudah, Nabi man istata'a minkumul ba'ah, siapa hak ada kuasa falyatazawwaj, maka hendaklah dia nikah. Fa illam yastati' fa alaihi bis-shaum. Kalau tak kuasa, maka sungguh puasa. Fa inna lahu bihi wija, maka sungguhnya bagi puasa saat itu ada melemahkan nafsu. Tak ada biar puasa. Tapi nak ayat puasa saat itu di antara hak boleh ke panha. Yang kelima iaitu untuk kita nak membanyakkan zuriat.
Nabi SAW sudah, Nabi itu tazawwajul wadud wal walud. Suruh nikah al-wadud halmu. Al-walud hok bahasa beranak. Bukan bahasa tak beranak, hok beranak. Fa inni mukatsirum bikum yaumal qiyamah. Sesungguhnya aku bangga dengan kamu. Nabi wasa hebat di akhirat segi kerana umat Nabi saat itu banyak. Yang kena iaitu kita nikah saat ini, iaitu kerana kita nak menyahut. Nah, nak menyahut gharizah atau nak menyahut seruan, nak memuaskan nafsu kita. Nah, untuk tak wi nafsu saat itu kita buat benda yang haram. Nah, kerana haram, zina haram. Kita nak jauhkan daripada benda yang haram. Tuhan sebut wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kita saat itu hampir zina. Orang ni hak talih dua perkara. Pertamanya orang tina. Orang tina ni tak kira jangan dekat saya. Serbai janggut gapo selewat tapak duk dekat sama-sama. Dia tak ada kira apa ni buku tu sah. Yang kedua nak duit. Duit tak boleh tak. Duk dekat lama-lama ni tu selewat gak. Kau duk jauh-jauh apa? Dua perkara ni dia kena jauh so. Dia tak boleh dekat. Sebab Tuhan sebut wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina. Jangan hampir zina. Yang ketujuh, kita nikah ni kerana orang tina ni lah sebaik-baik harta dunia. Nabi kata dunia mata, dunia ni harta. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Sebaik-baik harta dunia tu orang tina. Bila ada orang tina bini yang salihah, bini yang baik, maka wak kita ni senang tina. Dan Tuhan sebut min ayatihi, di antara tanda kekuasaan Tuhan an khalaqalakum min anfusikum, bahawa Tuhan jadikan daripada diri kamu azwajan, pasangan-pasangan, kuciwit litaskunu ilaiha, supaya kamu bertenang kepadanya, ada kuamsuk. Dah kita ada bini ke sini. Orang ada bini, pergi bini semua, pergi situ ngah bini, pergi sini ngah bini, naik kereta pergi situ sini. Semua ngah bini semua. Tak ada ngah bini. Ada kuamsuk. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Tuhan jadi kedua perkara. Bila kita nikah pertamanya mawaddah. Mawaddah ni kasih saya, dia kasih. Kita jadi suami penyayang, suami hak saya isteri, isteri pula jadi isteri kasih kepada suami. Nah, wa rahmah, dan Tuhan yang dua itu nyanyo. Kita nyanyo ke dia kan. Dok wipe anak gapo anak manung go susah go dah besar apa semua. Dan yang nyanyi kita duk kerja tu baik tak ada putih wadu. Itu di antaranya lah. Nah, kena ingat lagi, iaitu kita nak nikah ni kita tak boleh nikah dengan orang kafir, orang bukan Islam. Kena ingat molek. Nah, sebab Tuhan sebut wala tankihul musyrikat. Tak boleh nikah orang tina kafir, musyrik. Hatta yu'minna, sehingga mereka beriman. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Dan bahawa janganlah nikah orang musyrikah, orang tino, dan hamba seorang lebih baik, hamba tino zaman dulu kan lebih baik daripada kita nikah dengan orang kafir lagi. Panha banyak budaya tak suka, cara hidup kita tak suka berlaku. Hak Tuhan sebut ulaika yad'una ila an-nar. Orang kafir dok heret kita masuk neraka. Wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi idnih. Tuhan dah heret kita masuk syurga, dia dah heret masuk neraka. Nak punah kita, nak usak kita. Hatta yu'minna, hingga yang masuk Islam, hingga beriman. Tu pun susah lagi nak cara dah. Orang nak nikah boleh, orang bukan kat Islam itu kena usaha lah. Kena usaha sungguh, samtau dengan hak kita, hak Islam dah ni susah. Nah, ruka-ruka nikah. Nikah ni, Nabi nikah ni, orang nikah ni kerana 4 perkara dah sebutlah hadis. Tunkahul mar'ah li arba'. Orang nikah ketina nikah kerana 4 perkara. Perbanyak sekalinya lagi kerana nak kaya. Yang kedua li jamaah lihat kerana janguk. Yang tiga li nasabiha kerana titih baris keturunan. Yang keempatnya iaitu lidi ni kerana agama. Nabi kata fasfar bidzatid din. Pergi cari hak ada agama taribat yadah. Musnah, tak susah, tak rugi. Senang pergi. Dah cari hak ada agama. Kerana hak ada agama yang jaga kita, kita jaga dia. Dah.
Jadi rukun nikah. Nah, bila kita dah setuju dah, kita nak nikah dah lah. Bila nak nikah saat ni, pertamanya orang menentukan duit belanja. Duit belanja Nabi SAW, dan Nabi belanja kepada isteri-isteri Nabi, dan Nabi belanja kepada anak-anak dia semua tu 500 dirham. Lebih kurangnya 15,000. Cuma duit belanja ni hak Nabi belanja tu lebih kurang 15,000 itulah, lebih kurang. Nah, ada makruh kita mughalatul muhur. Orang panggil kita buat duit belanja tu mahal telajak tu makruh. Mahal telajak tu makruh. Tengah-tengah. Dan ada juga para as-salafus salih. Orang dulu ni hak belanja mahal, ada duit 1 kintal, ada. Belanja mahal ada. Maknanya tak ada hadis yang menentukan kata kena belanja berapa, tak ada. Boleh belanja 100,000 ke 200,000 ke. Kita ingat ada banyak-banyak tu molek ya, kerana nyanyi juga ketina. Kau hidup dengan kita tak apa, dan kita capai tak ada duduk dengan dia, maka dia nak hidup sore pula duit tak ada, orang rap langsung. Dia beli kat emas 2-3 kut duk taruh, kalau capai ya ada sekurang-kurang. Sebab tu kita tidak jadi halangan gapo lah. Belanja tu jadi hak makruf, jadi hak sesuai, hak maksum dengan dia. Tu jelah. Apabila menentu siap dah duit belanja ke apa, maka nak nikah saat ni, nikah ni apa? Ya kena ada akad nikah panggil. Rukun nikah ada 5. Kena ingat malam. Tu imam akan tanya. Orang juru nikah kita tu akan tanya kita. Bila kita masuk duk nak nikah saat ni, dia akan tanya kita, rukun nikah ada berapa? Kita kena ingat malam. Jawab ada 5 pada. Berapa rukun nikah? Ada 5 waktu. Selera. Ada 5 ya kata, 5 rukun. 10 rukun semaya, 10 rukun Islam. Jadi kita kena jawab molek lah. 5 ada 5 rukun dia jawab. 5 ke apa? 5 waktu. 5. Hak sungguhnya iaitu rukun nikah ni ada 5. Pertamanya iaitu sirah, akad nikah sana. Akad nikah. Sirah tu ada ijab kabul. Ijab ni tu email juga akad. Yang nikah dia kata aku nikahkan akan dikau, dan aku kahwinkan akan dikau akan Faridah binti Abdullah misal, dengan mas kahwin sebanyak 150,000 kub tunai. Tak boleh ada fasil, tak boleh hengai. Kita kena jawab lalu. Sebab tu cuang nak nikah ni tu. Nanti nak ayat lagi. Cuma nak ayat mula-mulanya itu rukun nikah. Rukun nikah ni iaitu akad nikah. Mula-mula akad nikah ni ada ijab tu, email ijab, kita kabul, kita terima. Di antara kita nak terima tak boleh ada fasil, kena terima lalu. Sebab tu email biasa ke tu email ramah kan, kita aku terima akan nikahnya dengan isi kahwinnya sebanyak yang tersebut. Balah tu lah. Yang kedua, rukun nikah yang kedua iaitu kena ada wali. Wali ni iaitu kena ada pak dia. Pak hak tino. Tu email tu orang bagi dia wakil ya. Dia nak nikah nak orang tak boleh. Dia nak nikah anak orang tak boleh. Tu email wakil dia minta tolong dia nikahkan anak dia. Maka tu email tu jadi orang terima wakil untuk akad nikah sahaja. Tu email. Dan sebelum daripada nak akad nikah saat ni, ayah dia saat ni tu, dia kena tengok. Kalaulah anak dara, kita nikah anak dara, maka disunatkan izin. Minta izin. Pak kena minta izin kepada anak. Izin dia tu Nabi kata iznuha sumatuha. Izin dia hidup dia. Kalau hak puja kena minta, dan tak boleh nikah as-sayyid hatta tusta'bar. Hingga dia royak. Tak apa boleh. Dah tolong nikahlah kepada dia. Kecek. Tak boleh senyap saja. Kalau orang puja. Jadi sebab itulah wali ni pak dia. Kalau tak ada pak dia, ayah pada ayah dia. Tak ada ayah dia tadi, ayah pada ayah dia. Siapa akan naik berapa lapis letak tak kira, sekadar. Kalau tak ada, turun kepada wali, iaitu
abai ate dia atau adik ate dia hak balik, hak akil lah, hak akal, hak berakal ke apa semua ni turun pada adik ate dia. Hak syaqiq iaitu ibu sebapak. Bila tak ada hak ibu sebapak, pergi pada hak sebapak. Bila tak ada hak sebapak, pergi pada anak nakal dia, hak yatim, hak ibu sebapak. Kalau tak ada tu, pergi pada anak nakal hak sebapak. Habis tak ada kau tu baru pergi kepada ayah, adik ayah dia panggil, orang panggil pak nakal dia. Opak saudara dia wali sana pergi ikut tu. Tu. Bila tak ada wali, maka biasa kau kena wali sultan. Wali sultan tu wali majlis. Al-sultan wali man la waliyalah. Sultan tu wali bagi orang yang tak ada wali. Yang ketiga yang keempat. Yang ketiga dan yang keempat sana itu wati dia bakal nak jadi suami dan isteri. Yang kelimanya itu dua orang saksi. Kena ada rukun nikah dia itu dua orang, kena ada dua orang saksi. Itu di antaranya rukun nikah. Apabila kita sana bila nak nikah bakal pergi bawa karawan nikah ni deh. Bakal masuk sunat nikah le sejid. Dan duit belanja ni kalau kita tak sebut jadi mahrul mithli, iaitu jadi mahamisi. Mahamisi ni maksudnya jadi harga turuk keluarga dia, kau keluar dia. Kalau kakak yang nyok tu, kalau kita sebut sibu, kalau sebut 2,000, 1,000, Nabi sebut iltamis walau kana khatam hadid. Wajib belanja. Dia bukan rukun tak sebut tak apa. Duit belanja ni, tapi kalau tak sebut naik raka kelang, raka hok pertengahan lah. Kena ingat situ. Tu apabila duit belanja, kita pergi nikahan itu bakal masuk duduk oleh masjid, sunat akad masjid ke atau di rumah tak kira lah. Maka orang bakal duduk cukup rukun belaka 5 rukun dan orang-orang bakal mari ramah, maka tu imam pun akad nikah. Bila akad nikah saat itu tu imam dia akan katalah dia akan baca mula-mula sekali tak ada kena sihat contohnya. Apabila sudah siap saat itu tu imam tanya kita lebih kurang rukun nikah ada berapa ke apa semua tu. Sebab tu kita kena ingat malam lepas tu terima nikah tu kena ngapau ingatlah boleh sekali tu itu malu kita. Orang tina kita delik dalam dengar kita pula jawab lu 3 kali tak boleh lagi. Orang bakal duk suka bakal duk gapo. Jadi tu imam dia akan pegang tangan kita masuk pegang tangan gini. Dia katakan uzawwijuka ala ma amara Allah bihi min imsak ma'ruf atau tasrih bi ihsan. Ya Ahmad, ya kita kena jawab. Bila tanya ya Ahmad, ya saya. Takut kena orang lain. Ya Ahmad, ya saya. Dan imam kata aku nikahkan akan dikau dan aku kahwinkan akan dikau akan Salamah binti Mahmud yang berwakil-wali kepadaku oleh bapaknya dengan mas kahwin sebanyak 150,000 kub tunai. Aku terima akan nikahnya dengan isi kahwinnya sebanyak yang tersebut. Kena jawab lalu tak boleh ada rengeh. Kalau berhenti rengeh start maka tak sah. Sebab akad nikah yang kena sambung lalu. Tu kita kena ingat molek lah cara nak akad nikah saat ni. Bila kita akad nikah siap dah, akad nikah siap dah saat ni tu, maka pada ketika tu aqdun ala al-banat yuharrimul ummahat wa aqdun ala al-ummahat yuharrimul banat. Akad anak jadi haram mak pak dia saat ni tu. Makna jadi tok tua kita. Bila jadi tok tua kita, kita tak boleh nikah dengan tok tua kita sampai bila-bila. Sama ada kita setubuh atau tidak. Asalkan kita akad dengan anak, maka mak dia haram kita nikah dengan dia. Kalau hak tina pula haram nikah dengan tok tua hayat ni. Suka tok tua tu hal lain tak ada. Kok nakal ke apa semua tak ada. Suka tu. Lepas tu aurah dia nya halal. Suka pusat sampai lutut. Kalau hak tok tua tina tu kita
boleh salah dengan dia. Dah, kita duk dia buka aurah dia tak apa. Sebab tu hasbuk wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Malaikat bagi tok laki. Bini boleh buka tok laki, hak tok laki seorang boleh buka. Ikut nak buka orang lain tak boleh. Ada suka pok nganak, suka pusak kepala lutut ya. Au abaihinna atau tok tua. Boleh kita buka tok tua. Tok tua kita kan. Tok tua pok pada bini kita. Au abnaihinna atau anak, au abnai bu'ulatihinna. Kalau kita nikah orang tina ada bini, ada anak dah, maka anak dia sana itu. Hak tu syarat. Nak boleh kita nak jadi haram dengan anak dia, kita kena setubuh dengan mak dia dulu. Bila jimak mak dia, maka pada ketika tu tak leh dah lah kita nak nikah dengan anak. Dan anak sana supaya anak kita lah. Sebab tu hasbuk rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Mau anak-anak tiri, bila kita nikah dengan mak dia dan kita setubuh dengan mak dia, maka haralah kita nikah dengan anak dia. Anak dia buka aurah tak apa. Dan bini sana hak kita nikah sana itu, ya gini nikah dengan orang lain boleh anak. Kita tak boleh nikah juga dengan anak. Hak sebab kita rasa tidur dengan mak dia dah. Haram sana itu anak tiri kita haram suka kita ya. Ayah kita jatuh kita dan nak tiri nikah. Ayah kita tak ada kena rena. Panggil cucu tiri dia. Mai kiau. Tak ada kena rena. Sah nikah dengan tok kita ayah kita ni. Karena ia tak ada kena rena dua tu. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Tuhan Allah tu sebut 13 ke. Hak haramnya tu ya. 13 ke hak sah patu hak turun bawah tak ada apalah. Tapi no ya tu suka tu ya. Lepas tu kita hari tu haram dengan tok tua kita tu ya, anak ya tak. Anak ada ipar kita, kakak ipar kita semua. Hak tu haram nikah saja. Aurah ya tak boleh kita tengok. Haram nikah wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Kita nak himpun di antara dua beradik tak boleh. Nak nikah mek adik kakak sepengok rebutan tak boleh. Situ. Dan apabila kita nikah siap dah dengan dia, selagi mana kita tak ada duit belanja kepada dia, maka dia tak wajib camdun serah diri dia kepada kita. Dia tak ada wajib lagi. Dia nak kita jimak dia, setubuh dengan dia, tidur dengan dia. Tak wajib lagi. Apabila kita bayar dah dia kan itu, sebab suami isteri bangga kita hidup dengan dia bi'iwad, kena bayar. Tu kaedah dia. Kita tak sara. Bila tak sara, dia boleh pasah. Sebab kita hidup dengan dia kena bayar. Tu ada Islam. Jadi bila kita tak ada duit belanja dia, maka dia tak apa lagi. Tak saya mari lagi, saya tidur lagi. Puan kata dia tak bayar, kita tak bayar juga. Tapi kita pergi, ya jam. Ya jam lah. Jam tidur. Kita ada ayah dia belanja. Tapi ya jam tidur. Bila jam tidur, maka pada ketika tu ya tak boleh dah lah. Tawi tubuh ya kita. Ya jam dah. Lepas tu kita ni jadi hotel kat dengan dia. Selagi kita tak bayar apa mati. Duit belanja. Tu. Kemudian bila kita nikah siadahan itu biasa kau bila kita nikah saat ni maka lepas pada nikah saat itu orang masuk kita lah, masuk kita pergi jumpa dengan dia. Wak nak kaya gak siapa ikut lah. Wak masuk kita. Ada setengah tu dia mau semaya sunat 2 rakaat. Sudah semaya laki bini itu majlis pembatalan wudu. Orang panggil biasa kena ambil wudu. Kita sunat ambil wudu kan. Belum nak akad nikah tu ambil wudu. Hidup oleh wudu. Bini kita oleh wudu. Kemudian kita pergi salam dengan dia tu. Orang panggil majlis batalkan wudu.
Orang Malaysia banyaklah buat. Dan kita kena sunat berdoa. Tu dia mau tah mai tangan tak tah dahi buh palang masuk sikit. Wite ayub buh palang Cina. Apa baca doa. Allahumma inni as'aluka khairaha. Kena ingatlah kau nak bini ni. Nak dak ingat tu nak doa apa ni. Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, aku minta jauh. Aku minta kebaikannya. Wa khaira ma jabaltaha alaih. Dan aku minta bagi hak ada pada dia, kebaikan hak ada dia, pangan dia, kelak dia, apa semua lah. Dah, lepas tu wa'udzubika min syarriha. Aku minta jauh daripada kejahatan dia. Orang tak ada sempurna. Ada hak pangan, pesing, malah pada. Dia boleh dah sobai lah. Awalah anu, muka kau tu hak takdir. Dia boleh dah pesing ke panggil bayah tak boleh kata apa, mucung mata. Ada. Wah, hak kita duk koya kata orang molek lah tu lah tu. Hak tu belum ada boleh. Dia boleh tu banyak lagi. Hak tak tahu duk koya. Duk tengok le muzik koya tu bohong saja. Dia kata kasih Allah, dia kasih pelajar. Dia mari duk tak ada duit, usah kecek lah dah. Dia tak ada duit. Jadi panah lalu dah. Hak tak ada duit. Nah, sebab itulah kena cari hak agama. Mula-mula ni kita tak ada duit. Sebab tu orang kita buat pulak. Bila buat pulak kita pakat tolong dia. Pakat beri duit pada dia. Sunat. Apa panggil nukut. Iaitu harus dia boleh ambil duit hak ni. Nah, untuk kita nak bantu pada dia. Jadi dia mula-mula nikah. Bila mula nikah ni tak ada puyuk, tak ada toto, tak ada kalimu, tak ada gotu, tak ada umuh, tak ada gotu, tak ada bekal orang nikah ni. Baru-baru kemah kita ni, kita wui dia. Pasukan kurang kali ada dadah, kita wui dia boleh pergi honeymoon. Serenuk, sedak sikit, sebulan tak ada kelewat dengan remu. Induk maning tengah malam gerung ai, malu kau. kena pergi jauh ada boh orang tua, pergi jauh pergi. Hidup suku di orang tu. Mula-mula tu tak kira weh. Mula-mula tu kau tak ada pod dah. Dia tak kira dah. Ya tu boleh nak duk gitu bagi honeymoon tu. Sebulan. Mahalah apa sebulan. Hari mau tak ada biasa apa lagi duduk kuat masuk situ. Tu molek. Dan nak beki telah tu. Akak hidup situ tak ada nak buat apa. Kau-kau. Kau-kau maling, kau maling. Tu banyak hak sungguh. Bahasa hak mo lagi gitu, tak bahasa. Duduk rumah sorok rumah. Setah tu tua, setah gitu, setah gitu. Lepas belah lagi, gijah lagi. Tenti. Mula-mula serius. Lepas tu bila kita apa ni buat duri sana ni Nabi sebut aulim walau bisyad. Suruh duri walaupun seekor kambing. Dan kita sana ni tolong. Boleh ada duit, ada gapo mula-mula ya susah. Kalau tak ada, tolonglah tu tak ada dia nak nikah, bahkan nak gedok suku duk karuk. Ni kita raja sehari kalau Melayu panggil, raja sehari maksudnya nak ya puncai. Orang lain tengok kita kena nikah, orang puji kita, orang bakal sanjung kita, bakal mari belagak, mari gapo. Tak ada walah tu dak dia nak nikah. Ni buatlah ni bakal nak nikah ni. Ha pakai itu suku pula. Tengna ni hukumnya kalau lebih melampau hak ni tu mengikut orang hak ni tu. Dalam mazhab hak yang kata tak boleh muka-muka, maka tengna tu boleh tapi untuk tu laki jelah. Tapi kalau hak ada mazhab hak kata boleh muka, maka boleh boh sekadar apa hak nampak cuci tu sahaja. Tapi lebuh bocak merah kuning tu ulama menghukumkan haram. Tapi dia mau buat juga tu haram lah. Kita ayat hak hukum. Lepas tu pula bazir kadang-kadang buat tepat kurang melampau apa semua tu. Baik taruh duit di buat honeymoon. Sewa orang boleh 2 minggu. Pada kita dah habis duit ke mana tu. Inilah. Dan apabila nikah ni kita masuk jumpa dengan dia, baca doa, siap. Orang lagi pakai belum? Atau sunat doa juga. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Dah orang hak gi pakai peluk dia saat ni. Dan apabila
Kita saat itu lepas ada kita nikah ni halal dah. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu basyiril mu'minin. Tu hasbu. Nah. Nisa'ukum harthul lakum. Okey, binimu tu adalah harsu. Harsu ni tepat, asal makna tepat orang cocok tanah. Supaya benar padi ke bagi. Tu hasbuklah tu. Mana tepat kita turun benar. Bukan kita nak dia, kita nak benar tu. Nak we turun benar, nak perah benar, nak we naik molek. Orang Tino tu halal lah, boleh. Nah, boleh kita nak tidur dengan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dia pakai ya kita boleh. Lepas tu malam tu kalau kita tidur dengan dia, jima. Hukumnya apabila lepas hasyafah. Iaitu lepas kek, lepas tekak lah kata mudah-mudahnya. Lepas tu tak ada tubik air mani apa, maka wajib mandi dah. Boleh hadir malam mula-mula tu tak hadir lagi. Dah. Oh kena apa gitu. Dah ya hukum saya nak ya hukum kan. Lepas tu ada setengah hak ni tu moga-moga Allah tak ada biasa apa mutah dulu pergi hak kena mani juga. Nah, boleh hak dimutah dulu. Allah tak ada apa je. Nah, maka hak biasa ni wajib kena maning. Maning ni rukun dia ada dua. Nah, ajar maning pula ni ayat tu satu hukum kan. Maning ni rukun dia ada dua. Pertama kena niat, yang kedua kena rata. Nah, cuma kita nak ayatnya iaitu hak maning ni belum ada kita maning disunatkan kita ambil air gi bubuh gi Allah ambil air gonyoh-gonyoh tempat lubang-lubang ke hidung apa semua ke mata ke rambut kita gonyoh-gonyoh masuk rambut. Lepas tu pula kita gonyoh ke celah-celah pusat belakang punggung kita zakar kita ke celah-celah jari semualah sunat. Sudah siap ambil wuduk sunat ambil wuduk ambil air semaya. Sudah ambil air semaya kita jeruh letak kepala sekali. Turun air atas kepala, maka niatlah aku maning kerana berjunub, boleh. Aku maning kerana mengharuskan semaya, boleh. Aku mani, aku niat fardu mandi, boleh. Aku mengharus atau aku maning wajib pun boleh. Nah, boleh niat tu boleh berlaku. Maka bila niat dah, lepas tu sunat kita juh dekat kanan dulu, ruh dekat kanan. Dah tu lek kiri, lepas tu juga lek tah ruh sudah. Nabi mani ais gate. Mai ais maya secupak. Bahak kita banyak. Tu serahlah tu. Rum, ada apa. Maning. Kena maning. Wajib maning. Apabila keluar air mandi. Air ni ada tiga. Air hot ubek dah jatuh. Pertama air wadi. Air wadi ni kau tak agak. Nak supaya air mani kadang ada berapa gitu. Nak kuning-kuning kuasa berapa tu. Hot tu najis kena basuh, tak kena mani. Yang dua air mazi. Air mazi ni air galak. Duk kelola lama-lama tu kok air trio tu baik. Tak ada tubik mata. Tubik kau mulut. Trio tubik nilai. Hot tu panggil air mazi. Yang tiga sana tu air kejut tu baik. Orang panggil air mani. Air mani ni kena baca pun. Kalau tak baca tidak dikira ke air mani. Dan kena ingat hukum fiqh iaitu apabila kita mani mani dah. Lepas tu sudah mani apa siap sudah. Dak tiba-tiba tubik pula air. Tubik air mani bukan air mani tubik tak kabuh. Maka kena mani semula pula. Dah tu lah mazhab Syafi'i. Kena mani pula. Biasa tak kalau kita gonyoh, kita istibrak, kita tekan-tekan apa semua itu biar habis apa. Lepas tu mani apa siap. Lah tu. Lepas tu pula orang Tina ni ada tu hasbuk hunna libasul lakum wa antum libasul lahun dan nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Masalah dia mau nak setubuh. Apa boleh lek tu boleh, lek ni boleh ikut. Tapi hak tak lainnya iaitu mari daripada dubur. Mari daripada dubur.
iaitu hak orang panggil gapo ni punggung. Kecil mudah-mudah lalu. Hak tu haram minal kabair, daripada dosa besar. Dan ada pun hal lain. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, nisaukum harthul lakum fatu harthakum anna syi'tum. Munawalah na tu buat. Haram, kita kena ingat haram tubuh dengan orang tina ketika dia mari haid. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka tanya tentang mari haid. Tanya Nabi tu waktu ayat. Dah. Qul huwa adha. Haid saat itu keji cemar tau, kembar cemar. Dah. Fa'tazilun nisa fil mahid, kena duk suku. Maknanya tak boleh setubuh. Wala taqrabuhunna, tak boleh setubuh, tak boleh dekat. Tidur sekali tak apa takum, ya kena bakar kain bakar seluar tak apalah, sikitnya. Sebab kan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yubashiru imra'atahu nisa'ahu fawqal izar. Ada sebutnya Nabi ada tidur dengan isteri dia, tapi fawqal izar, pakai ialah ada kain apalah, tidur saja tak ada setubuh. Boleh kita tidur, tapi tu hewaya la taqrabuhunna, tak boleh kita setubuh. Hatta yatuhurna, sehingga orang tina tu cuci saja tak boleh lagi, kering dah, kering orang tina dua kali. Pertamanya Allah masuk, tubik mari putih, tak ada cap pun, cuci. Yang kedua Allah masuk ada air, tapi putih. Dah, tu pun cuci juga. Kalau tubik kuning, tubik tetap habis. Tak boleh kita nak setubuh, hingga dia cuci dah tak boleh. Cuang kena mani fa idza tatahharna, baru fatuhunna min haitsu amarakumullah, baru boleh setubuh dengan bini. Kena ingat molek takut tak gerak. Kena ingat molek ni. Kau jatuh-jatuh kena ingat. Ada buku kes baru mari di majlis, iaitu bini perut besar kerana nikah pak lekat lalu. Pak kata lekat lalu pak sana itu bini halah tak sewi. Betul-betul lalu dah. Nak belok tahu mana. Lalu budak lan ni. Bini kau sewi. Bila bini kau sewi, wai hak jatah. Muka orang jatah goni sepengan nasi 3 periuk sehari nasi, ni 1 periuk sehari. Biasa. Nah, jadi balah siapa kena cegah. Akhir kali tahu kata mengandung. Nailah kita orang jatah kena tahu benda ni, takut jadi panha, takut jadi masalah. Dah jadi masalah, bini mungkin mudah-mudah nak boleh sorang ni. Banyak sungguh orang tina, tapi bukan semua nakkan kita. Dah bukan semua kita boleh nak dia. Dah boleh dah, maka itu adalah amanah. Kena jaga dia. Tak boleh kita nak setubuh dengan dia. Bila dia haid, sehingga dia mani enggak siap, barulah kita boleh setubuh. Boleh jima, boleh tidur dengan dia. Pak kalau celah-celah ya haid sana. Nah, dia pun nak tolong kita misal. Nak tolong apa? Nak tolong wi mutah. Maka boleh tu dengan syarat kena wi dia buat. Jangan kita buat sendiri. Itu haram hukumnya. Saya hukum saya ayat belaka. Nah, ngerti tak kalau tak ngerti tanya. Nak faham benda ni hak demo dah ni. Dah, kerana demo kena pati mata gigi. Dia jadi lagu lain. Bila bidding fa'at Allah, ya timur banha banyak. Pada ya uzur, boleh buat tak? Dah. Ya boleh tak khidmat pada kita, ya tolong kita? Dah. Maka jawabnya boleh. Cuma daripada hak balik belakang tu ya tak boleh. Hukumnya tak boleh. Apabila kita sana itu nak setubuh dengan dia, nak tidur dengan dia dah. Sebelum daripada kita nak setubuh dia sunat bismillah. Sunat bismillah. Allahumma, baca doa bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Kena ingat doa ni nah. Sebab apa? Hak duk tubik jari juling jadi ponai jadi pol tak ada apa-apa tu. Duk tidur dengan bini tapi ada orang seorang duk celah. Syaitan mai duk situ. Nah, lepas tu pula kita tengok roya lucu nama sebelum ada setubuh apa lagi, bukan syaitan seorang satu ke mari tubik anak hengok kena ingat molek. Nah, bismillah wi molek, baca doa molek. Nah, tu kita nak roya. Lepas tu bila kita nikah dengan dia, kita setubuh dengan dia dah,
Duit belanja kita saat itu kita tak boleh ambil dah. Dan kita setubuh dia dah sebab Tuhan sebut wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataituhunna syai'an. Mimma ataitumuhunna syai'an. Tak boleh ambil barang hak kita duit belanja, tak boleh ambil dah. Tidak kali tak boleh ambil dah. Kalau kita tak ada, tidak lagi nikah duit belanja widah, maka hak tu setengah. Bila kita nikah dah ni tu, maka adalah benda-benda hak wajib. Wajib ke apa? Iaitu benda-benda hak wajib saninya, di antaranya iaitu nafkah. Kita ada nafkah. Nafkah ni kena ingat molek. Wajib di atas tok laki belaka. Wa 'alal mauludi lahunna rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Di atas tok laki tu wajib kiswah, pakai rizquhunna, makan. Semua tu wajib atas tok laki belaka. Masuk dapur, saka, gula, bawang, gas, semua puyuk, semua wajib atas kita belaka. Masuklah yaman, sabun, bak gigi, beru gigi, semua bagi asah tu wajib atas kita belaka. Masuk bilik tidur, tengok katil ke apa, telipah angin ke apa, semua wajib di atas kita belaka. Tapi kalau dia nak umik, nak buat, kita tak ada apa. Tapi nak ayat hukum je nafkah, makan. Sebab tu ulama takdir kata sekurang-kurang hak wajib setiap hari kita wih hari tak ada banyak. Kalau orang sesak secupok sehari, takdir satu cupok makannya tak masuk al-udmu, itu tak masuk kuah, tak masuk lauk. Lepas tu kira rakah tengoklah kita tahu 150 ke sehari. Lepas tu bila kita sana itu, bila kita dok sara dia dah, lepas tu kita tak sara, ya apa bakal dok gitu. Lepas tahun wajib nak bayar tak ada, jadi dain, tak ada jadi hutang apa. Tapi wajib kita kena sara dia. Kalau kita tak ada bayar apa, tak ada hutang. Jadi hutang dengan dua perkara ni, dua masalah. Apabila kita janji dengan dia belum ada nak nikah, atau kita janji dengan dia nikah, apa insya-Allah dah habis nak sara dek iaitu 3,000 sebulan. Maka apabila kita janji, jadi hutang, jadi dain, jadi hutang di atas kita. 3,000 sebulan, 10 bulan 30,000. Dah 36,000 setahun. 10 tahun 360,000. Nah, jadi kita kena sara lah. Yang dua, kita tak sara, Allah ngaya. Yang mari fong qadi di majlis agama Islam, maka qadi menghukum ke kata kena sara 3,000 sebulan. Mula daripada bulan tu sampai bila-bila jadi hutang. Kalau kita tak bayar jadi dain, jadi hutang. Sebab tu kena molek, duduk dengan dia, duduk molek. Orang tino ya tak apa ya. Dah, ya tak apa, kita molek dengan dia. Dah. Wajib kita muasyarah, kecek molek pada dia. Sebab tu hasbu wa ashiruhunna bil ma'ruf. Anaklah kita bergaul dengan dia dengan benda yang maksum, yang sesuai. Nak mulut surgah boleh, kata huduh dia dah, maki tak boleh, tapa dia tak boleh, sepak dia tak boleh, tak boleh. Kena kecek molek. Ada panhak apa, kecek molek. Nah, dah timbul masalah saat itu kena cari orang tengah juga damai. Tuhan sebut fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahi wa fiqillah bainahuma. Sebab cari orang tengah untuk nak baiki, jangan gaduh dah. Bila kita duduk dengan dia dah, kita nak murah tak ke mana saya nak wayak. Jangan kita tubik sekali-kali lafaz cerai. Kena ingat malak. Aku ceramung, aku yamung, aku tolak mung, semua saat itu lafaz sorah. Salasatun hadluhunna jiddun wa hadluhunna jiddun wa jidduhunna jiddun. 3 perkara hak yang main-main pun jadi, sungguh pun jadi. At-talaq, lafaz talak, lafaz sorah tak boleh. Banyak kes hak orang tak erti. Dah bini minta-minta kita pun wi dia. Minta pula, wi pula. Wi baka. Allah, lepas tu sesah kita. Lepas tu kita sesah.
Kena ingat molek lafaz talak, lafaz cerai jangan sebut sekali-kali nak murih baik semaya lagi. Tu baik luar. Kalau kasih telajak, sayang telajak pada dia. Jangan hidup oyak dia. Aduh, tangan supa dengan tangan mek. Muka supa dengan muka mek. Belakang supa dengan muka dengan adik kita. Jari ya. Semua tu tak boleh panggil zihar. Zihar ni kita tiap-tiap bini kita dengan keluarga haram kita nikah. Maka tak boleh hukumnya, tak boleh kita nak setubuh dengan bini kita sehingga kita bayar kifarat. Walladzina yudahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Kena mereka ke hamba. Bayar kifarat tu mereka ke hamba. Tak ada duit. Tak ada duit. Tak ada hamba, tak ada hamba. Faman lam yajid fasyamu syahrain mutatabi'ain min qabli an yatamassa. Iaitu kena puasa 2 bulan berturut-turut. Faman lam yastati, kalau tak kuasa fa it'amu 60 miskina, kena winne 10 orang miskin. Bukan orang miskin itu kita winne 10 cukup dak. Winne 10 cukup kena bayar Kalau kita pergi tidur dengan bini kita belum ada kita bayar, dosa besar. Tak boleh tidur lagi, kena bayar dulu. Bayar kifarat apa siap baru boleh tidur. Malaikat kita cegah dia. Cegah apa? Tak nak bayar. Kita rojok kelip pula, kena bayar pula. Tak boleh. Kena ingat dah. Benda-benda gini kena ingat. Tak boleh zihar, tolak. Lepas tu tolak ni no ya. Tolak ni ada 3 saja. Ada 3 saja. 2 hak mula-mula boleh kita kelip lagi at-talaqu marratan fa imsak ma'ruf atau tasrih bi ihsan. Talak ada 2. Hak mula-mula boleh kita rojak kelip, hak yang kedua boleh rojak kelip. Tapi dengan syarat. Syarat apa? Syarat kena duduk dalam iddah. Syarat kena duduk dalam iddah. Iddah dia sana itulah no. Iddah dia. Iddah orang tina nak ayat bila berlaku cerai. Berlaku cerai tekah, kena ingat mulai dah. Orang tina haid dia baina haidatain. Di antara 2 haid tadi itu sekurang-kurang 15 hari. Sekurang-kurang 15 hari. Sebanyak-banyak tak ada tabkat. Di antara 2 haid. Jelah 15 hari hak suci atau lebih tadi. Kita tak ada jimuk dia, tak ada tidur dengan dia, kita cerah. Bila kita cerah 3 kali suci iddah boleh rojak. Apabila mari haid kali ketiga habis iddah. 3 kali suci. Mari haid kali 3 habis iddah. Bila habis iddah nak kelip tak boleh lah. Pas nak buat lah kita kenal lagi dia. Kena nikah baru, wali baru, semua baru, akad nikah baru, duit belajar baru. Orang panggil talak bainunatan sughra. Talak kali kedua seperti juga. Lepas iddah kena nikah. Kena nikah semula. Kalau dah lah iddah boleh lagi kita rojok. Rojok kita kendi kaparaya, iaitu kita rojok dia. Dan kena beringat dalam majlis suruh kita baca talik. Talik saat ni cerah dengan lafaz soreh tapi dengan syarat. Dah tolak talik ya bagi. Sebab ada panha banyak. Tak baca talik ada panha banyak. Nak ke panha banyak. Jadi Malaysia, Indonesia, Thailand tempat kita dah semua. Singapura dah pakat baca talik. Tiap-tiap kali kita nak rojak kena minta izin pada bini kita dulu. Kalau tak minta izin, jatuh pula sah di dua. Dah, nak ingat situlah. Sebab apa? Sebab Nawi boleh mari ke panha. Nawi ada fa'atu hakaman min ahlihi. Nawi ada orang tengah dulu ni. Sebab tuak jadi dah conggu sana itu. Kena ingat molek. Lepas tu bila tolak kali kedua sepatu juga. Tapi bila tolak kali 3. Bila tolak kali 3 talih dafa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Talih kita nak klik lah. Bila talak kali 3, talih nak klik duk sekali dia hingga yang nikah orang lain dulu. Nak nikah orang lain kena habis hadah dengan kita. Habis hadah dengan kita, yang nikah orang lain, cerai dengan orang lain, lepas tu pula lepas hadah pula baru boleh klik dengan kita semula pula. Hak ni biasa ke anak ramah tak ada roh nak buat mana-mana, maka kena nak klik juga susah. Dah talak 3 dah. Boleh klik lagi kena nikah orang lain fa in talaqaha fala junaha alaihima an yataraja'a in
an yuqima hududallah. Boleh ya klik semula lagi lepas dah nikah dengan orang lain. Dah. Tu kena ingat molek. Iaitu masalah talak sana. Lepas tu talak sana tu kena ingat molek. Kita tak boleh sebut talak tiga ni, talak tiga sekaligus jatuh tiga, talak 4 jatuh tiga, talak 100,000 jatuh tiga, talak 1 juta jatuh tiga. Kena ingat molek. Dah. Jangan nak sebut talak tiga, tak boleh. Jadi 3 dah. Talak so. Lepas tu rojak klik mula. Itulah tu. Lepas tu pula kita kena jagalah bila kita nikah siadahan itu, kita kena jaga keluarga sana. Kena jaga mula. Dan hak akhir kalinya kena nak murah rezeki. Bila kita nikah dia murah rezeki. Nak murah rezeki ni pertamanya kita orang jatuh, kita kena semaya sokmo, semaya jemaah masjid sokmo. Yang dua, kita kena suruh bini kita semaya, anak kita semaya. Sebab Tuhan sebut wa'mur ahlaka bis-salah, suruh keluarga kamu dengan semaya. Wastabir 'alaiha, suruh sabar. La nas'aluka rizqa, kami tak ada minta rezeki. Nahnu narzukuk, kami beri rezeki. Tuhan kata wal 'aqibatu lit-taqwa, akibat takwa bagi orang takwa. Lepas tu kena jaga aurah, kena jaga apa semua. Inilah lebih kurang. Dan masalah sikit lagi nafkah. Ya nak boleh wajib kita nafkah, satu dia ittiba' nak turut kita, yang dua tamkin, iaitu dia jang camnun wi tubuh dia kepada kita. Lepas tu sakit demam ke apa semua saat itu kita kena cara belakanglah tu. Lepas tu tolak salah lagi kalau kita tak ada tidur dengan dia, maka tak ada iddah. Bila tak ada iddah kita nak dia kelak, maka kena nikah semula. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihim min 'iddatin ta'taddunaha. Jadi tak ada iddah. Bila kita nikah pak cerah dah kelak, tak ada kali. Maka hak tu kita cerah dah tak kena iddah. Pas kita nak kelak duduk dengan dia semula, kita kena nikah lain pula. Itulah saja di hari ini tentang masalah hukum-hukum. Dan kalau hak tak ada faham apa tu boleh tanya dah. Kalau ada sikit-sikit banyak, lah itulah. Tak ada dah. Apa tak ada masalah apa lah. Kerana masalahnya saya nak ayat selanjutnya itu hak kita haram nikah. Hurrimat alaikum ummahatukum. Pertamanya mak. Wa banatukum anak, wa akhawatukum adik kakak, wa ammatukum mak saudara, wa khalatukum mak saudara balik mak saudara balik pak, wa banatul akh anak saudara, wa banatul ukht anak saudara balik mak, wa ummahatun nisaikum tu tua. Lepas tu pula wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-radha'ah, mak menyusu dan ada saudara menyusu. Wa ummahatun nisaikum tu tua, wa raba'ibukum allati fi hujurikum. Lepas tu pula anak tiri. Wa halailu abna'ikum min wa halailu abna'ikum min aslabikum. Iaitu natu. Wa tu wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Hipung dua adik. Itulah hukum apa semua, insya-Allah apa kita ni kena perhatian benda-benda ni dah. Apa nak besarnya mulut-mulut apa semua tu kena ingat dengan bini dah, jangan tu baik rapuh. Kena sabar. Kerana bukan mudah nak tak keluarga ni. Nak boleh anak seorang, nak boleh hari pak tu lama. Mula-mula pada duk nak masuk berak tak leh kita. Dan mutah. Muka tak biasa yang mau thai yang mau hak kita ya. Ni tengok budak. Allah, dah sebab tu bukan mudah nah. Bukan mudah, kena tahu hukum, kena ada oprom apa semua ni buku ni dah. Wallahu a'lam.